Okey, kita sambung kelas kita hari ini dengan tajuk seterusnya iaitu 5.3 bahan tambah makanan. Okey, kita persilakan kumpulan A untuk membentangkan tajuk bahan tambah makanan. Okey, teruskan. Hi. Okay. So saya start Okay. Okay, start. Hai semua, selamat sejahtera semua, selamat pagi. So, how are y'all? How's your day? Okay, how's your morning? Very good, very good. Good. So, hari ni kita akan Yeah, damn good. Okay. So, hari ni kita akan kumpulan saya akan bentang tajuk 5.3 bahan tambah makanan, iaitu muka surat 177. Sila buka buku teks muka surat 177 so that you can follow us. Okay. Sudah. So, ini yang tajuk. Okay, so inilah tajuk hari ini, bahan tambah makanan. So, daripada tajuk ni, apa yang korang boleh assume? Macam apa yang korang boleh anggarkan apa dalam tajuk ni? I mean, dalam bahan tambah makanan ni, first of all korang ingatkan apa? Any suggestion or korang ingatkan apa? Saya ingat Kartik. Different Saya ingat thing makan lah. banyak. Makan banyak. Lagi? Orang lain daripada kumpulan kita. Anyone? Makbul, boleh tak you cakap apa yang you tengok bahan tambah makanan ni, apa yang kamu akan what is your first apa namanya? Pewarna. Okay. Amar? First impression. Pewarna dah. Pewarna juga. Oh, so basically korang ingatkan kalau bahan tambah makanan ni memang pewarna macam tu lah. Okay, let's see what dalam benda ni lah, bahan tambah makanan tu. Okay. So, apakah bahan tambah makanan? So basically bahan tambah makanan ni ialah daripada bahan semula jadi atau sintetik yang ditambahkan. Kalau sintetik tu maksudnya macam orang yang buatkan, macam manusia yang create benda tu. So they known as synthetic. Ditambahkan pada makanan. Kenapa dia tambahkan? Untuk dia ada the main two reason is for menghalang kerosakan dan memperbaik rupa bentuk, rasa dan tekstur. Kalau menghalang kerosakan tu, you know sometimes dia letak macam ni, kalau kita letak some food macam kita beli roti kan, dia ada expire date sendiri kan. So untuk untuk menambahkan jangka masa dia, so we add something to eat, so that makanan itu dia tak cepat rosak. And then memperbaik rupa bentuk, rasa dan tekstur tu lebih kepada macam you all tadi cakap kan tentang apa tu pewarna. So kita letak pewarna tu untuk menambah apa yang panggil ni, untuk menarik perhatian. Macam kalau benda tu kosong je, macam tak ada colour, macam butter cake dia macam tak ada colour tu macam tak best kan. Kalau ada colour tu macam orang nampak macam bestnya, so we go macam nak cuba tu, macam tu lah. Okay, so the Kartik, next one, put in slideshow mode. Full screen first. Jap. I think I'm in full screen je, tapi
Wait, I share some full window. Jangan. Can see, right? Okay. Sekarang kita kat kesan. Ni kita kat same page je tau, 177. So, kalau kita letak benda macam kan saya cakap kalau kita tambah makanan tu, tambah something kepada makanan tu, dia juga memberi kesan kepada makanan tu. So, kesannya adalah kesan daripada kemunculan makanan yang diproses dalam industri makanan pada masa ini. Lebih banyak bahan tambah makanan telah diperkenalkan sama ada berasal daripada bahan semula jadi atau sintetik. So basically, kat sini dia just cakap tentang most of them diorang guna daripada bahan semula jadi iaitu macam organic things from macam adalah organic things, dan sintetik tu seperti saya cakap tadi perbuatan manusia. So kalau korang tengok dalam Kementerian Kesihatan, kita kan kalau kita nak letak kalau kita cakap tadi kan ada pewarna kan, kalau kita nak letak pewarna tu we must put the correct correct colour. Kita tak boleh letak warna tu pekat sangat ke, warna tu tak pekat. We must see dia adalah dia punya what they call the own sorry. Dia adalah dia punya own nilai dia untuk kita letak. Macam warna merah tu kita tak boleh letak terlalu lebih punya, I mean like they got their own number for kita untuk makan. Kita tak boleh consume makanan yang ada terlalu pekat warna dia ke apa ke macam tu lah. So peraturan yang yang Kementerian Kesihatan diperkenalkan ialah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 secara serentak. So, kedua-dua akta dan peraturan yang dikuasakan ini bertujuan untuk memastikan makanan yang dijual kepada orang ramai adalah selamat dimakan, di samping memastikan mempunyai label yang tidak mengelurikan pengguna. Iaitu macam kalau kita letak label tu, kita kena letaklah label yang betul. Macam we have to put, kalau kita tak boleh lah macam kita buat, kita ada Pepsi, lepas tu kita letak Coca-Cola punya brand. We have to put the correct label and also the expiry date pun kenalah kita letak yang betul. So itulah. Lepas tu tumpuan diberikan kepada standard makanan dan kandungannya. Jaminan bagi makanan yang tertentu, penandaan tarikh bagi makanan dan tambahan zat makanan serta aspek pembungkusan. Ini semua dikira tau. Macam mana tau, kalau you want to do, kalau you ada, let's say you doing something, snack ke apa kan, you make sure the expiry date tu kenalah betul, then the way you bungkus benda tu pun kenalah betul. Macam kita tak boleh lah kita ada how to say, you bungkus a snack tapi you ada lubang-lubang kat dalam tu. For sure macam dia for sure orang tak akan beli. Macam benda tu dah bakteria automatically will go inside it. So we must make sure the packaging and everything must be perfect. Okay. So basically ni je dia punya introduction. And next saya jemput Nantau untuk continue part jenis-jenis bahan tambah makanan. Selamat sejahtera cikgu. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan
Yang ni bahagian kedua untuk bab bahan tambah makanan. Dalam bahagian ini terdapat 7 jenis-jenis bahan tambah makanan. Yang pertama, pengawet. Yang kedua, pengganti oksida. Yang ketiga, perisa. Yang keempat, penstabil. Yang kelima, pengemulsi. Yang keenam, pemekat. Dan terakhir, pewarna. Saya akan membentangkan tentang pengawet, pengganti oksida dan perisa, manakala Narish akan membentang yang seterusnya. Ketik next. Yang pertama, pengawet. Pengawet adalah fungsi pengawet adalah untuk menghalang dan melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat supaya makan dapat tahan lama lah. Dia macam makanan dalam tin tu, dia semua makanan yang kita beli dari luar dia mesti ada pengawet. Sebab itulah dia boleh tahan lama. Ada 2 jenis pengawet, iaitu pengawet semula jadi dan juga pengawet buatan manusia. Antara contoh bahan pengawet semula jadi adalah garam. Sebab kandungan klorida dalam garam boleh membunuh mikroorganisma. Yang kedua, gula yang bersifat dapat mengikat zat air pada makanan. Yang ketiga, cuka meningkatkan daya simpan dan mempertahankan warna. Yang keempat, bawang putih. Dia bersifat antibakteria dan antioksida. Ia juga dapat menurunkan pH makanan. Seterusnya, kayu manis. Ianya bersifat antibakteria. Tu je untuk yang semula jadi. Untuk buatan manusia pula ada 3. Ada lebih daripada 3. Natrium nitrate dan natrium nitrate. Lepas tu asid benzoid dan juga natrium benzoat. Yang terakhir, sulfur dioksida. Kesemua pengawet kimia tersebut digunakan untuk memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Next, pengganti oksida. Pengganti oksida, fungsi dia adalah untuk melambatkan pengoksidaan lemak dalam makanan dan juga mencegah ketergikan makanan yang berminyak dan berlemak. Dia kalau makanan dalam tin, makanan apa-apa je, kalau kita biarkan dia ke udara, kita buka dia, bagi dia terkena kepada udara, dia akan menyebabkan bau tengik. So kita guna cara pengganti oksida di mana ianya menyebabkan menghalang pengoksidaan di dalam makanan tersebut. Contoh dia acid ascorbic which is vitamin C dalam gula-gula, acid citric di dalam makanan berminyak seperti kek dan biskut, tocopherol, vitamin E di dalam margarin. Seterusnya, penstabil. Penstabil fungsi dia untuk memberikan tekstur yang sekata dan licin. Untuk contoh lain dekat pengganti oksida ada juga butyl hydroxylanisol dan juga butyl hydroxytoluene. Yang tu digunakan untuk margarin. Lepas tu, tu je. Natrium citrate digunakan untuk daging awet masak. Seterusnya penstabil. Penstabil biasanya dia digunakan untuk memberikan tekstur yang sekata dan licin. So macam jelly agak-agak kan. Bila kita dah siap dia akan bagi kita macam
bila kita sentuh dia macam licin. Itulah sifat penstabil. Penstabil bukannya pengemulsi walaupun boleh menstabilkan emulsi. Penstabil ditambah untuk mengekalkan keadaan emulsi dan mengelakkan daripada terpisah kepada beberapa lapisan. So dia pegang semua benda tu daripada dia terpecah belah. Penstabil digunakan dalam contoh asid kimia dia pektin yang digunakan untuk memekatkan jam. Kedua, agar-agar daripada rumpah air untuk membuat jelly. Next, Kartik. Seterusnya saya akan memberikan kepada Naresh untuk menerangkan. Dia jemput Naresh. Selamat pagi cikgu dan selamat pagi rakan-rakan. Selamat pagi. So saya sambung balik. Sekejap. Okey. Perisa. Okey, fungsinya untuk perisa menggantikan rasa asli yang hilang semasa pemprosesan. Ini juga menambahkan rasa atau bau harum untuk menyedapkan makanan. Contohnya macam kalau kita tak masukkan perisa, dia macam rasa tak sedap kan. Macam itulah. Perisa boleh juga mahal atau didapat perisa makan yang bermusim seperti buah-buahan dan tertentu. Contohnya lagi mononatrium glutamat, itu MSG dalam mi segera. Aspartam sorbitol stevia, pemanis. Ester seperti propil etanoat, iaitu perisa pil. Etil butanoat, itu perisa nanas. So selain pengemulsi, sekejap cikgu. Yes, share Nanti yang screen, share. Ya. Okey. Selain itu pengemulsi, fungsinya adalah membaurkan dua cecair yang tidak bercampur untuk menghasilkan emulsi. Contoh bahannya monogliserida atau digliserida di dalam mentega kacang dan lecithin di dalam coklat. Guys, ini contoh gambar lecithin di dalam coklat. Ini ialah partikel-partikel yang terdapat dalam lecithin. Selain itu, pemekat. Fungsinya ialah memekatkan cecair. Contohnya kanji, gelatin, jam akasia dan gam jantan untuk digunakan untuk memekat sup atau sos. Ini contoh. Katik. Yes. Ya, Katik. Okey, salah. Ini contoh gelatin yang dimasukkan dalam sup atau sos. Ini macam contoh serbol lah. Selain itu pewarna. Pewarna digunakan untuk menambahkan atau mengembalikan warna makanan supaya kelihatan menarik dan lazat. Ini selalu kita boleh nampak boleh menarik perhatian kepada kanak-kanak. So, contoh bahannya adalah spartan azot untuk memberikan warna kuning, merah, perak atau hitam. Spartan triphenyl untuk memberikan warna hijau, biru atau lembayung. Karamel untuk memberikan warna perak. Ini contoh karamel lah.
yang digunakan dalam kek. Sedap kan? Lembayung tu colour apa? So apa cikgu? Lembayung ya? Ha. Lembayung ni. Saya Google. Siapa tahu lembayung colour apa? Cikgu warna violet. Dia macam purple. Lembayung ni warna ungu, purple. So itu saja daripada saya. Dan Next. seterusnya akan brownish akan dia akan terang. Okay. So seterusnya dijemput Brownish untuk menerus untuk continue bentang mewajarkan penggunaan. Okay. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi kanak-kanak. Murid-murid. Selamat pagi, brownish. Mengajarkan penggunaan bahan tambahan makanan. Mengapakah bahan tambahan digunakan? Iaitu ada 4 sebab, iaitu makanan kekal segar lebih lama, kelihatan lebih menarik, rasa lebih sedap, dan tanaman dan buah-buahan bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun. Inilah perasaan kita untuk mengambilkan bahan tambahan makanan. Seterusnya, kesan buruk bahan tambah makanan secara berlebihan, iaitu 4, iaitu adalah alahan, gangguan saraf, kanser, asma, ruam dan hiperaktif pada kanak-kanak. Ini akan dicampurkan bahan tambahan makanan, natrium, asid, sulfat dan sebagainya. Terima kasih. Brownish. Tertulis tempat tidur yang terangkan. Seterusnya dijemput Backwinder untuk continue part quiz. Selamat sejahtera semua. Nak minta semua masuk quiz ni boleh tak? Boleh Backwin, boleh. Ada quizzes ke? Ada cikgu. Oh, okay. Dekat comment section ada ke? Oh, okay. Cikgu pun boleh. Cikgu pun join lah. Okay, semua orang pergi dekat link tu ya.
tak semua masuk Semua dah masuk ke? Baru 13. Kata Gaya buat macam mana muka jadi macam tu? Oh tu cikgu. Tu apa tu app. App Ada dalam app. website. Lepas tu Dalam WhatsApp. tak, dia kena download dari Google, lepas tu download kat laptop ke. Dia macam app, lepas tu dia kena buka lah untuk connect. Dia ada banyak filter lagi. Okey, berapa orang dah dalam quizzes? 14 lah. Okey, macam mana? Boleh kot. Boleh kot teruskan.
Okay, minta siapa yang belum lagi join quizzes tolong join kliklah link yang diorang share tu.
Okey, dah kan? Dah juga. Tapi nak saya terangkan setiap soalan ni. Tak payah kot. Tak payah nak ya. Cikgu rasa semua sel-sel otak dah berhubung dah ni. Cikgu pun ada salah. Ada salah 2 cikgu rasa tadi. Siapa nombor 1? Oh, number 1. Ha? Makbul. Oh, makbul. Cikgu pun dapat nombor 4 ni. Hebat lah korang. Okey. Okey, dah habis dah kan? Ada lagi ke? Tak ada dah kan? Tak ada. Okey ya. Itu je cikgu. So thank you so Okey. much cikgu. Okey, so dengan quizzes tu cikgu rasa dah boleh boleh ingatkan kita lah. Okey, so daripada situlah soalan-soalan dia keluar macam tu lah. Okey, dia bagi contoh gambar, dia bagi apa bahannya kan. Okey. So jenis perisa ke apa ke, penstabil ke apa ke. Okey, so daripada quizzes tadi pun dah banyak soalan yang boleh kita catch up balik lah apa benda yang kita belajar hari ni. Okey, terima kasih pada kumpulan A. Okey, Kartikeya, Mbak Winda, Pravanish, Nanta, seorang lagi siapa? Naresh. Okey, 5 orang. Okey, bagus. Tahniah. Okey, kita akan sambung besok dengan tajuk ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Okey. Okey, so sampai di sini dulu kelas kita hari ini. Okey, kita jumpa lagi esok. Okey, terima kasih. Terima kasih. Thank you semua.